Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alia Jasmin dalam Semasa 7. Saksikan antara paparan yang disediakan untuk jam ini. Sekolah Kebangsaan Sungai Ladung di Simunjan, kira-kira 100 km dari Bandaraya Kuching, akan mendapat satu bangunan baharu yang siap dibina dalam masa hanya 5 minggu dengan menggunakan teknologi sistem binaan berindustri IBS. Hadiah istimewa buat sekolah berkenaan diumumkan Perdana Menteri yang membuat tinjauan mesra pagi tadi. Bangunan berharga RM2 juta itu akan dilengkapi 6 bilik darjah serta 2 kuartus guru. Sebuah makmal sains juga akan dibina berhampiran tapak sedia ada. Langkah kerajaan menstruktur semula sistem kadar levy bagi pekerja asing kepada 2 kategori dijangka menyumbang pendapatan tambahan RM2.5 bilion kepada negara. Timbalan Perdana Menteri berkata kadar baharu itu akan berkuat kuasa mulai esok. Baki kategori pertama melibatkan sektor pembuatan, pembinaan dan perkhidmatan. Pekerja asing dikenakan levy RM2,500. Manakala di sektor perladangan dan pertanian yang diletakkan dalam kategori 2, levy RM1,500 bagi setiap pekerja asing. Terdapat kira-kira 2.1 juta pekerja asing berdaftar di negara ini. Susulan penyebaran video seorang pemandu bas ekspres didakwa mengasari penumpang ketika dalam perjalanan dari Melaka ke Pulau Pinang 25 Januari lalu, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD telah mengarahkan pengendali bas ekspres terbabit menghadiri soal siasat esok. Ia bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dan mengumpul maklumat tambahan di bawah Seksyen 22 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Laporan polis dibuat oleh mangsa pada 28 Januari lalu di Balai Polis Melaka Tengah. APMM mematahkan cubaan 11 lelaki Indonesia untuk menyeludup masuk 58,100 kartun rokok putih dianggarkan bernilai RM5.3 juta termasuk cukai di perairan Pengerang, Kota Tinggi awal pagi semalam. Ketua Penguat Kuasa Maritim Wilayah Selatan, Laksamana Pertama Maritim Adun Shah Alam berkata, aktiviti penyeludupan itu disedari pada 10.10 malam Jumaat selepas bot ronda maritim mendapat maklumat kehadiran sebuah kapal butter trade di perairan berkenaan. Kapal itu ditahan pada 1.55 pagi. Pemeriksaan lanjut mendapati ia didaftarkan di Dumai, Indonesia. 11 kru kapal berusia 28 hingga 46 tahun ditahan setelah gagal menunjukkan sebarang dokumen sah dan tidak melaporkan ketibaan kapal di perairan Malaysia. Virus Zika terus merebak di Amerika Selatan. Di Colombia, lebih 2,000 wanita hamil disahkan dijangkiti virus itu yang disyaki boleh menyebabkan kerosakan otak pada bayi baharu lahir. Menurut Institut Kesihatan Kebangsaan, 20,297 kes dilaporkan dengan 2,116 daripadanya membabitkan wanita hamil. Sekaligus menjadikan Colombia negara kedua paling teruk terjejas di Amerika Selatan. Brazil, negara paling teruk terjejas dengan 1.5 juta kes jangkitan Zika. Guatemala pula mengesahkan sekurang-kurangnya 105 orang telah dijangkiti virus Zika. Pihak berkuasa kesihatan percaya jumlah kes jangkitan Zika lebih besar. Bagi setiap kes yang disahkan, kemungkinan 3 lagi pesakit tidak tampil untuk mendapatkan rawatan. Cuaca panas di Guatemala menjadi faktor utama virus Zika mudah merebak. 40 orang lagi mati lemas manakala 75 berjaya diselamatkan selepas bot yang membawa pelarian ke Greece tenggelam di perairan Ayvacık, Turki. Sekurang-kurangnya 5 kanak-kanak antara yang mati lemas. Kebanyakan pelarian berasal dari Syria, Afghanistan dan Myanmar. Turki kini menjadi tempat berlindung lebih 2.5 juta pelarian Syria. Lebih 1 juta pelarian tiba di negara-negara Kesatuan Eropah pada tahun lepas dan kira-kira 3,600 orang mati lemas atau hilang kerana menempuh perjalanan berbahaya. Baik saudara, itu tadi antara paparan untuk jam ini. Saya Alia Jasmin, Assalamualaikum dan salam hormat.